Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bisa yang muliakan Jawatan Kuasa Pengajar Program Pasi Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat, adik-adik muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama-tama yang puji dan syukur kita rafakan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini Allah pilih kita. Bawa mai asal tu bawa mai kata Allah pilih. Waktu yang sama subuh tadi, alhamdulillah, kalau kita diberi kekuatan, kita bangun solat subuh, kita pergi ke masjid berjemaah subuh, Allah pilih. Kita tahu duduk di rumah tak senang, main seorang-seorang. Dan bila kita tahu ada program agama, majlis ilmu, kuliah-kuliah di mana-mana saja, kita rasa kita nak join. Allah pilih kita. Allah letakkan dalam hati kita satu rasa tak senang duduk. Kita tahu hidup ni sementara. Kita akan mati, kita akan bawa bekal nak bertemu Allah. Maka kita rebut sebanyak-banyak bekalan. Kita cari mana-mana tempat yang boleh kita cari bekalan amalan. Kita rebut. Dan antaranya tempat yang kita berada pada pagi yang mulia ini, dalam kuliah duha, waktu duha kita. InsyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat bersama. Semoga diangkat segala amal kebaikan, segala benda yang kita libat menjadi dalam nak ta'abud, nak beribadah kepada Allah. Terima kasih ya Allah pilih kami. Terima kasih ya Allah bagi kesihatan, bagi kekuatan atas nikmat iman dan Islam. Ramai orang Islam bersepah kat luar sana, tapi dia pun tak kenal seorang masjid. Dia pun tak kenal apa nak kena buat sebagai seorang Islam. Nikmat yang besar, kata ulama, ada dua. Ada dua nikmat yang besar yang Allah bagi. Nikmatan azimatan, dua nikmat yang agung. Kita tahu selalu dengar besar-besar tersebut. Nikmatan azimatan, dua nikmat yang agung, yang sangat-sangat kita kena sedar diri untuk bersyukur. Dalam semua nikmat yang kita dapat, kita nak terima kasih kepada Allah. Kita dapat rezeki lebih, naik pangkat, apa saja benda yang Allah bagi, kita terima kasih. Tapi dua nikmat ni kena faham, sangat-sangat besar, iaitu nikmat Islam dan iman. Cuba tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, kita cuba fikir kan. Bukan nak suruh kata keluar daripada Islam. Cuba fikir kan. Fikir asal. Kalau kata kita dilahirkan di tempat yang bukan negara Islam, dalam keluarga yang bukan keluarga Islam, dalam masyarakat yang bukan masyarakat Islam, dan hidayah Islam, dakwah Islam tak sampai kat kita. Sebab tu kita ni jangan duk belagak jadi orang Islam. Berbangga boleh, sebab Islam agama yang benar, hanya Islam agama yang Allah redha, Allah iktiraf. Tapi jangan belagak. Apa tanda orang belagak dia dapat Islam? Bila dia jadi orang Islam, dia tak ada rasa, dia tak teringin nak bawa Islam kepada orang lain. Dia tengok orang kafir, dia tengok orang bukan Islam, dia kata, dia ni mati besok-besok habis, tak ada apa ni. Mati besok-besok tak ada apa, maka tempat ni. Kita kalau orang Islam yang betul-betul Islam jati diri kita,
Kita nak amat kat Allah, ya Allah, terima kasih, aku seronok, bersyukur, bertuahnya aku duduk dalam Islam. Maka kita teringin nak cerita Islam kepada orang lain. Tengok orang bukan Islam, kalau rasa payah nak cerita Islam kat dia, kawan sepejabat kita, jiran kiri kanan rumah kita, kalau rasa payah nak cerita Islam, kurang-kurang doa. Kurang-kurang doa. Doa kepada Allah, minta kawan kita, jiran kita ni dapat hidayah pun. Itu pun dah satu dakwah. Itulah tanda kita bersyukur, terima kasih ya Allah duduk dalam Islam. Dan yang kedua, nikmat iman. Allah bagi iman, tak semua dapat. Sebab tu saya kata tadi, dalam ramai-ramai umat Islam atas dunia ni, kat luar sana bersepah lagi orang Islam. Yang Islam mereka pada nama atas IC Islam, atas borang nak isi borang Islam, dikenali dengan keluarga Islam, mak ayah Islam, kita pun Islam. Tapi hakikat amalan seorang Islam tak ada. Amalan seorang Islam tak ada. Lalu depan masjid, masuk waktu untuk bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar suara azan, macam dengar orang nyanyi. Lalu buat tak tahu. Singgah masjid pun singgah, nak masuk kencing berak lah, tumpang banyak. Ramai orang Islam, Assalamualaikum, ramai orang Islam yang Islam mereka pada nama. Dan kita alhamdulillah, Allah bagi nikmat iman. Allah bagi nikmat iman. Terima kasih ya Allah, Allah bagi nikmat iman. Hari ini Allah pilih kita. Cukup kursi. Depan ni ada kursi. Dia tidak rekam, tak boleh. Ada lagi 3 kursi ke depan. Nak berceramah sekali dengan saya tak apa. Saya nak ajak tuan-tuan fikir satu benda. Saya banyak program dakwah saya buat, mengislamkan, alhamdulillah. Nak kata ramai pun tak ramai orang. Saya ni pun baru balik daripada Sabah, program dakwah di Kudat, di Sabah, masuk ke pedalaman sampai ke Pulau Bangi. Rupanya Pulau Bangi adalah pulau yang terbesar di Malaysia. Besar lagi pada Singapura, besar lagi pada Langkawi, pada Penang. Besar, pulau terbesar di Malaysia. Dalam Pulau Bangi ada keluarga yang banyak, ratusan keluarga yang mana agama tak pernah masuk ke situ. Kristian ke apa tak pernah ada. Penipu baru ni. Saya bukan nak cerita hak tu, yang saya nak cerita apa? Tentang Mu'alaf, seorang yang diislamkan. Saya yakin ibu-ibu, ayah-ayah, muslim-muslimat dalam dewan ni setuju dengan saya. Setuju dengan saya tentang apa? Kalau nak dibandingkan iman kita dengan iman orang yang baru dapat Islam, agak beriman siapa buat? Nampak tuan? Pasal apa kita buat tak tahu dengan Islam kita? Pasal apa kita setuju bila saya kata iman kita yang dah lama Islam sejak lahir, nak banding dengan iman orang yang baru dapat Islam setahun dua, baru dapat Islam seminggu dua, mereka lagi kuat, lagi mantap iman. Pasal apa? Pasal kita tak menghargai Islam kita. Pasal apa kita tak menghargai Islam? Sebab kita lahir dalam keluarga Islam. Keluar-keluar pokok mak tu, tengok muka pokok mak tu, dua-dua dah iman Islam. Jadi kita ni dibesarkan, kita rasa tak apa, aku keluarga Islam lah, dapat pendidikan Islam lah. Adapun orang non-Muslim, bukan Islam, bila mereka dapat Islam, dia baru rasa, ya Allah, inilah dunia aku. Kenapa aku baru kenal Allah? Kenapa baru kenal Rasulullah? Kenapa aku baru tahu Islam ni? Kenapa jiran aku tak cerita dekat aku? Kenapa kawan satu pejabat dengan aku tak cerita dekat aku? Dia Islam, kenapa tak cerita ni? Ini agama yang paling benar. Aku nak ajak keluarga aku pula. Bila mereka semayang, mereka baca Quran, nangis-nangis tuan-tuan. Kita boleh dapat lagu mereka. Baiklah. Pasal kita Islam sejak lahir, mereka Islam baru dapat. Macam kita lah. Kalau benda yang dah ada dalam tangan, ada kita nak sayang, kita rasa tak berapa nak menghargai. Kalau benda yang kita pulun jari, dapat benda tu, tak ikut orang. Itu Islam lah. Jadi di awal ni, mukadimah baru ni, jangan berfikir maksud tajuk lah. Mukadimah baru. Di awal ni saya nak ajak mukadimah, nak ajak kita syukur, terima kasih Allah dengan dua nikmat yang besar, nikmat Islam dan iman. Tak mau jadi orang Islam biasa, Islam yang tak ada apa-apa benda dalam diri dia, nama saja Islam, amalan apa semua tak ada. Dan nikmat iman yang Allah bagi, terima kasih.
Ya Allah, dua nikmat yang besar ini moga-moga terus Allah beri taufik hidayah Allah kekal sampai kita mati dengan dua nikmat ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya selawat dan salam buat kekasih kita, baginda dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang kita tak pernah tengok muka dia, seorang manusia yang kita tak tahu lagu mana rupa dia. Dia dah tak ada depan kita, dia dah tak ada zaman kita, tapi kita ada Al-Quran, kita ada hadis yang kita baca. Walaupun tak pernah tengok Nabi SAW, walaupun tak pernah jumpa Nabi SAW, hasil dari kita baca Quran, baca hadis, kita belajar, kita tahu tak ada manusia yang paling layak untuk mendapat cinta seluruh makhluk di atas muka bumi ini melainkan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi banyak bagi galakan dekat kita dan suruh sayang kat dia. Nabi pesan suruh selawat selalu kat dia. Nabi pesan suruh amalkan sunnah dia. Nabi pesan apa yang dia bawa kita kena ambil, apa yang dia larang, dia suruh tinggal, kita kena tinggal. Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, Al-bakhil alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling bakhil atas dunia. Bakhil ni apa dia tuan? Kedekut. Kalau kedekut bahasa Melayu, bahasa Arab dia guna lain. Kalau kedekut bahasa Arab syahih, tapi kenapa bahasa Arab masih ada guna perkataan lain, bakhil? Kita duk tengok haji bakhil kita bilang dia tu bakhil tu bahasa Arab, masuk kedekut. Kita kata kedekut. Kalau ikut kedekut bahasa Arab syahih, tapi bakhil ni apa dia? Dia lebih teruk daripada kedekut. Yang kita duk kata kedekut dia hidup masih apalah, ikutlah kan? Nak abang kata kedekut tahap-tahap teruk ni. Kalau orang kedekut, dia duduk kedai, dia makan seorang-seorang, orang susah pun dia tak teringin nak belanja. Kedekut, nak simpan duit dia, dia nak makan, dia nak bayar hak dia lah. Kalau orang bakhil, dia sanggup berlapar, sanggup tak makan demi tengok duit dia berapa. Kan kita tengok cerita Piramli Haji Bakhil, kita tengok dia punya jaga duit dia, sebab tu nama Haji Bakhil. Kalau orang kedekut lain, kedekut kurang-kurang dia buat keluar duit juga, nak beli apa dalam rumah, barang apa nak guna dia guna. Dia nak beli, kalau boleh dia beli hak paling murah, lepas tu pula bila beli minta tawar lagi. Tu panggil orang kedekut. Tapi kalau orang bakhil, dia sanggup tak bocor, tak mau berberi. Bini minta beli barang dapur, cukuplah hak mana ada. Abang tirai boleh tukar, tak apa, tak koyak lagi, tak bulat lagi. Bakhil. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Al-bakhilul ladhi, manusia paling bakhil atas dunia ni siapa? Man dhukirtu indahu falam yusalli alayya. Manusia yang paling bakhil atas dunia ialah orang yang bila mana disebut nama aku di depan dia, nama aku disebut depan dia, telinga dia dengar. Ada orang sebut dekat depan dia Muhammad, ada orang sebut kat depan dia Rasulullah, ada orang sebut kat depan dia baginda Allah, ada orang sebut kat depan dia Nabi. Falam yusalli alayya, dia langsung tak mau menyahut untuk berselawat dan ucap salam kepada aku. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi punya nak bagi semangat kat kita, suruh selawat kat Nabi banyak-banyak, sampai Nabi kata jangan jadi orang paling bakhil atas dunia. Nak abang kata punya tahap tu, selawat ni kena banyak duit kan? Tak. Nak selawat ni habis tenaga kan? Tak. Nak selawat ni habis ayat liang kan? Tak. Allahumma salli ala Muhammad 2 saat. Sebab tu Nabi kata kalau nak buat benda tu payah, dengar nama aku, kata cintakan aku, kata sayang kat aku, kata nak syafaat daripada aku, tak tunjuk pun kata sayang kat aku, dengar nama aku, ustaz-ustaz, berkuliah, pemidato, berkhutbah sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak menyahut pun. Kamu manusia paling bakhil. Nabi sebut dalam hadis yang lain lagi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan sempurna iman seseorang, Nabi kata. Seseorang Islam tu
Dia punya iman tak akan betul-betul tinggi. Kita nak tahu kita ni tapak mana, tahap mana, tengok yang Nabi kata ni. Tak akan sempurna iman seseorang bila mana dia sayangkan aku lebih dari dia sayang anak-anak dia, lebih dari dia sayang laki bini dia, lebih dari dia sayang manusia sekeliling dia. Nabi apa kata? Kalau nak tahu iman hampa ni mantap wahai umat aku, bila hampa rasa sayang ke aku lebih dari segala-galanya, tu betul-betul mantap iman hampa. Belagakkan Nabi tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu. Belagakkan Nabi, syok sendiri ke? Bercakap angkuhkan Nabi. Nabi boleh kata suruh sayang dia lebih daripada sayang semua. Kita ada anak, anak besar, anak kecil. Kita ada suami, ada isteri. Kita ada ramai orang yang sekeliling kita yang kita sayang. Tiba-tiba Nabi kata sayang aku lebih dari semua-semua. Nabi belagak ke? Nabi belagak ke? Pasal apa tak? Pasal macam itulah perasaan Nabi terhadap kita. Macam itulah perasaan Nabi terhadap kita. Nabi sayang kita. Sebab tu pendirian Nabi pernah sebut depan sahabat, tak akan sempurna tugas aku sebagai Rasul jika mana ada umat aku di hari akhirat nanti masuk neraka. Nah, habaknya Nabi tak senang duduk kalau hari akhirat nanti ada umat-umat Nabi yang kena masuk neraka. Nabi tak senang duduk. Punya sayangnya Nabi dekat kita, Nabi tak sanggup. Sebab tu lah bila Nabi-Nabi yang lain, malaikat Jibril turun ke muka bumi, Allah hantar, wahai Jibril, Allah kata pergi jumpa para Nabi ni, apa kat mereka, minta lah apa mereka nak, aku akan bagi. Jumpa Nabi tu, jumpa Nabi ni, jumpa Rasul tu, Rasul ni, zaman masing-masing. Zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, masing-masing dan sebagainya, Jibril turun. Zaman Nabi ni, Jibril turun. Zaman Nabi ni, Jibril turun. Jibril tanya, minta lah wahai Rasulullah, kasih Allah, Allah akan perkenankan. Allah suruh minta apa kamu nak, Allah akan bagi lah dia juga. Semua Nabi-Nabi minta, masing-masing minta. Sampai zaman Nabi Muhammad SAW, Jibril turun melakukan tugas yang sama. Wahai Muhammad, seperti mana aku telah turun kepada Nabi-Nabi sebelum kamu, hari ini Allah suruh aku turun jumpa kamu, suruh tanya kamu untuk apa kat kamu. Allah suruh kamu minta apa yang kamu nak, special untuk kamu, kamu akan dapat, Allah akan bagi tu. Nabi-Nabi lain semua minta. Sampai giliran Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kata apa? Aku tak mau. Tak mau terus ke? Tak. Aku nak pegang permintaan aku ni, aku tak mau guna lah ni. Apakah permintaan itu? Apakah permintaan itu? Ayah-ayah, ibu-ibu, syafaat. Aku nak guna di hari akhirat, iaitu aku nak ada satu kuasa, iaitu syafaat, untuk aku tarik mana-mana umat yang aku sayang untuk masuk syurga sekali dengan aku. Sayang tak Nabi kita? Masa perang Uhud, saya ambil contoh. Peperangan Uhud lah, luka yang teruk sekali kena kat Nabi. Berbelas-belas tikaman, luka-luka, calak-balak, lebam atas bawah, sini sana, gigi patah dalam perang Uhud. Perang yang paling teruk Nabi kena. Sahabat datang ke umur Nabi, ya Rasulullah, dengan luka yang berada di badan kamu ni, patutnya kamu dah rebah, kamu pengsan, patut kamu tak boleh bangun nak lawan lah. Apa Nabi kata kat mereka? Selagi aku tak dapat jamin cerahnya masa depan Islam umat aku yang akan lahir nanti, aku tak akan rebah. Nabi masa perang bayang muka kita seorang-seorang ni, tuan-tuan. Nabi masa perang, masa bawa Islam bayang muka kita. Saya baru kena sikit tapi tak lutut. Saya pergi ceramah kat Perak, pernah satu ketika. Bila nak ceramah, asal dia kata buat program hantar masjid. Ceramah melalui Rasul, nak buat program hantar masjid. Sabotah daripada ketua kampung. Orang mana ketua kampung ni, gabung dengan puak-puak mana, JKK mana, tak tahulah, menyekat ceramah ni. Dah lah pasal berpindah, buat di tengah-tengah kebun getah. Kawasan getah kat luar tu, dia buat kemah. Pakat buat semayang hajat depan isyak atas masjid. Tok siap cepat-cepat nak naik kunci masjid ni. Dia berkata, "Sat, kami nak buat semayang hajat." JK masjid tanya, "Apa nak semayang hajat apa?" Dah tak ada ceramah sudah lah. Nak semayang hajat apa? "Kami nak semayang hajat, minta ya Allah jangan turunkan hujan."
Sebab tempat ceramah kami berpindah kepada kebun-kebun hutan. Alhamdulillah malam tu tak hujan. Saya ceramah, mikrofon dia pun cari merata. Malam tu tertunda dekat sejam. Saya dah sampai dah, tapi ceramah tak boleh mula lagi. Nak cari barang, cari ni nak bagi orang tu dengar. Ramai tuan-tuan orang yang nak dengar ni. Tapi malam AJK masjid tu yang tak mahu buat di Batu Burau. Lepas tu dalam ceramah saya tahu di celah-celah buat getah tu ada manusia-manusia yang cuba nak dengar. Tak tahu dah pasal mereka tak bagi sangat ceramah. Saya ni pula tak pernah pun duduk ceramah-ceramah politik. Mereka nak berenang politik ke apa-apa saya pun tak tahu. Saya tak pernah pun terlibat jadi penceramah apa ni politik naik pentah ke apa semua. Datang pula ceramah atas nama Maulidul Rasul. Ceramah sempena hari lahir Nabi SAW bulan Rabiul Awal. Dalam ceramah tu, tengah saya duduk ceramah, salah seorang ni pihak penganjur main bisik kat saya. Yang saya sebut tadi tu, celah-celah pokok ada orang. Dia bisik kata, ada orang tu dengar celah-celah pokok. Ni orang-orang ni puak-puak anak-anak muda dan orang masjid yang nak halang ceramah kita. Saya jadi berasa tu. Terus saya maki. Pang saya kata. Di celah-celah pokok sana saya tahu adanya kawan-kawan setan yang menyekat ceramah agama, kuliah ilmu, rumah Allah, tempat dapat ilmu, tapi dia buat macam rumah mereka. Saya kata, saya kata, sedaplah wahai AJK masjid, daripada pengurusi sampai ke bawah. Tanah yang hampa buat masjid tu sedang melaknat hampa dan akan tuntut jawatan hampa di hari akhirat. Macam-macam saya kata. Habis ceramah, ada jamuan makan dengan orang kampung. Makan pun kat kebun hutan. Keluar daripada kampung nak balik dalam ni, Batu Burau, jalan dalam masuk lebih kurang 3-4 km daripada jalan besar. Jalan macam ni, nak masuk dalam tu 3-4 km pula. Habis ceramah, saya nak balik, mereka nak escort saya. Mereka kata kami risau jadi apa-apa Ustaz. Saya kata tak apa. Saya tanya abang ni, abang tolong saya daripada awal. Saya tanya abang buat kerja untuk apa? Dia diam. Dia tahu soalan saya, dia tahu apa dia nak jawab. Dia diam. Abang buat kerja untuk Islam, abang buat kerja untuk Allah. Yakin Allah jaga kita. Dia risaukan saya. Dia kata tak apa, saya tak salah Ustaz nak balik ni. Saya pun tak apa. Tak apa, insyaAllah. Saya tak ada masalah. Saya balik, rupanya dia ikut juga ke belakang. Saya tak senang dulu. Dia ikut dengan motor ke belakang. Nak escort saya keluar daripada kampung sampai jalan besar. Tak dah sampai, dekat dah sampai luar lah. Ada orang tahan mereka. Dia pemain apa dia buat? Tu kereta main saya warna putih tu. Saya dapat, saya tukar baru dah lah. Saya mirror belah kiri pecah. Tak ada apa. Rumit tu kayu besar. Wah, saya mirror dah tu. Hancur. Saya balik sampai ke bertam rumah saya. Pada batas bertam. Balik betul. Berbalik batu batas kereta. Ada juga batu kena seri, tapi alhamdulillah tak pecah. Saya turun daripada kereta, dia ramai-ramai ada tengok. Waktu tu saya tahu apa nak jadi kat saya tak apa. Tapi saya nak buat apa, ketak juga YouTube ni. Yang tu saya nak buat. Kan saya sebut tadi, Nabi dulu berdakwah punya teruk. Kita, saya ni berdakwah bawa Islam, kena dengan orang-orang yang jahil ni, ketak betul. Kalau fikir sampai tahap, kalau nak masuk balik kampung tu, sampai ada juga fikir kadang-kadang setan masuk kata tak suruh pindah kampung tu. Lepas tu dia selawat banyak-banyak dalam hati saya, di mulut saya. Saya pegang tangan abang tadi. Sebab apa? Dia nak main diri kat depan, dia nak jaga saya. Saya pegang, dia tak payah. Tunggu dia pernah buat apa. Saya pun tanya soalan kat mereka ni. Kat belakang tu ada 2-3 orang tua. Mungkin 2-3 orang tua ni laku AJK masjid. Depannya anak muda. Lebih kurang bayar abang ni. Lebih kurang ni, dia pegang kayu lah apa. Saya tanya, adik-adik saya panggil orang muda ni, adik-adik nak buat apa kat Ustaz? Adik-adik nak buat apa kat Ustaz? Nak pukul Ustaz? Saya jalan ke depan selangkah. Akak lutut tu getang. Buat-buat berani. Nak buat apa dia tanya. Lepas dia pun duduk. Kan dia pun pegang kayu, dia pun buat gaya macam nak pukul orang.
Saya tanya, pakcik-pakcik belakang tu abang apa kat adik-adik? Dia pun abang suruh pukul ustaz sebab apa? Apa salah ustaz? Lepas tu budak-budak ni diam. Dia tak kata apa. Abang ni duduk main ke depan. Dia duduk macam nampak macam dia panat nak dibelasah daripada bawah ni. Sebab dia kata ni antara yang ada anak murid dia. Abang ni cikgu. Antara yang ada depan tu anak murid dia. Tu dia panat tau. Lepas tu hak belakang 2-3 orang tu. Saya tanya kat adik, kenapa mereka duduk belakang? Mereka kau suruh adik main pukul ustaz. Lepas tu mereka budak-budak ni pusing belakang. Tengok 2-3 orang tua belakang. Lepas tu 2-3 orang tua ni buat ni. Masuk dia jumpa balik lah. Balik. Lepas tu saya balik malam tu, alhamdulillah. Tak apa mereka kata apa ni, cikgu ni dengan sahabat-sahabat yang menganjurkan program ni, kata nak nanti kita tak payah. Bila saya datang sini, benda ni jadi musibah ni jadi masa buat kerja agama. Tak pernah Allah lupa kat kita. Saya sampai rumah besok pagi di sembahyang subuh di masjid. Orang tanya dan salah seorang yang tanya adalah orang yang kerja dengan Pro 2. Dia buat kira itu kak set tu, kiri kanan tukang tu. Rupanya dia Pro 2 proton ni, kalau barang rosak dia tak boleh tukang satu. Kita order kena tukang dua-dua. Rosak satu, Allah bagi dua-dua. Hak sebelah lagi saya simpan kat rumah. Hak sebelah tak elok. Dia buat kira macam mana tu, dia kata ni bukan Pro 2 bagi tau, garanti tak ada. Barang pecah ni bukan kira garanti Pro 2. Kita sendiri kena ni, kena bayar. Tapi tak tahu dia buat lagu mana, kira dah settle dia kata. Dia kata Allah dah balas kat abang. Ini dunia dakwah. Yang saya nak apa? Nabi dulu turun berdakwah, turun dengan perang. Kenapa Nabi berani? Tak berundang walau selangkah. Pasal apa? Sebab dalam kepala Nabi, depan mata Nabi ada muka kita seorang-seorang. Nabi nak kita senang dapat Islam di akhir zaman. Dan sekarang kita menikmati Islam dengan penuh mewah. Zaman Nabi dulu nak semayang dalam rumah, berkumpul di rumah Arqam, Abi Arqam. Nak semayang, nak buat amal ibadah, pompang batu. Nabi duduk depan Kaabah, kena lempar tai. Nabi ni buka pintu rumah, baru keluar selangkah, masuk batu, masuk kayu dalam rumah. Baru buka pintu, tak ada rumah lagi. Akhir zaman, pendakwah-pendakwah dah tak dapat dugaan macam Nabi dapat. Kalau Nabi dulu kena lempar batu dengan kayu, pendakwah akhir zaman, habis ceramah, orang lempar nasi mandi masuk dalam mulut. Orang lempar kuih, lompat tikam, kuih tepung telah, karipal semua orang lempar masuk dalam mulut. Tu yang perut ke depan habis Ustaz. Malam makan tak boleh. Nah, itu di awal mukadimah ni, mukadimah pun tak sengaja. Saya nak cerita Islam yang kita dapat, kita kena hargai dan kita kenal betul-betul siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, baru nak cerita sikit pasal diri tadi mukadimah. Saya tak tahulah apa salah seorang daripada macam Syamsul mana? Ada? Namanya ni betul. Salah seorang daripada bersama dengan Syamsul dalam perubatan Islam dan sebagainya. Jadi boleh kenal, sebab tu boleh pilih main di sini kuliah dan kita bersama. Ada yang bertanya tadi imam muda apa? Tu cerita lama. Malah fikir lah. Saya masuk imam muda Esro musim ketiga. Dia ada 3 musim. Musim pertama, musim kedua, musim ketiga. Musim ketiga, musim terakhir. Lepas tu dia buat program apa? Pencetus rumah PU pula. IM tukar jadi PU pula. Dan dah musim kedua. Itu cerita lama biar. Dalam nama penuh saya Fakhrul Razi bin Ibrahim. Kalau dalam imam muda, kalau cari nama tu tak jumpa. Dalam imam muda nama saya gelaran Ar-Razi. Imam muda Ar-Razi, ARRAZI. Kalau dalam Facebook saya pakai nama tu, dalam Twitter, dalam internet, blog saya pakai nama tu, Imam Muda Ar-Razi. Tu siap